Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada hari ini alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan lagi umur kita, Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita berada di dalam majlis ilmu pada petang ini walaupun secara online saja. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah panjangkan lagi umur kita hingga kita masuk ke tahun yang baru, iaitu tahun yang ke-1442 Hijrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati hidup kita semua, insya-Allah. Dan marilah sama-sama kita ambil peluang Allah panjangkan usia kita untuk tambahkan amalan-amalan yang saleh, tambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pertingkatkan lagi iman kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga sama-sama ambil kesempatan untuk banyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana boleh jadi saja Allah panjangkan umur kita kerana Allah nak bagi peluang kepada kita untuk bertaubat dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih pada semua yang sedang menonton kita pada petang ni. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkati masa kita yang kita luangkan pada petang ini untuk mempelajari ilmu tajwid. Dan kita akan baca Al-Quran sama-sama, insya-Allah. Hari ini kita akan sambung praktikal tajwid Al-Quran daripada muka surat yang terakhir daripada Al-Quran, iaitu 3 surah yang pendek saja, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan suratun Nas. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 surah ini merupakan surah yang sering kali dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia termasuk dalam kategori surah-surah yang diamalkan pada setiap siang dan setiap malam, setiap pagi dan setiap petang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, kita kena juga mengamalkannya. Kita kena selalu membacanya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya. Baginda membacanya setiap kali selepas solat fardu. Baginda membacanya pada siang hari 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Baginda akan membaca juga pada waktu petang ataupun waktu malam, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya sebelum tidur, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 1 round. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam akan ludah isyarat macam tu pada telapak tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda akan sapukan ke wajah baginda, kepala baginda, kemudian seluruh bahagian hadapan badan baginda sallallahu alaihi wasallam, kemudian akan disapukan juga pada bahagian belakang dan mana-mana bahagian yang dapat dicapai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebelum tidur. Dan baginda akan mengulangi perkara itu sebanyak 3 kali. Maksudnya baginda akan baca Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ludah 3 kali. Macam tu. Kemudian sapu lagi. Kemudian untuk cycle yang ketiga ataupun round yang ketiga, Al-Ikhlas 1 kali,
Al-Falaq satu kali dan An-Nas satu kali, kemudian dah isyarat sekali lagi, ya. Kemudian sapukan ke seluruh anggota, bermula daripada wajah, kemudian kepala, kemudian seluruh badan. Macam itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Sebelum kita baca sama-sama insya-Allah. Terima kasih bang. Terima kasih. Jazakallah, terima kasih. Sebelum kita baca sama-sama insya-Allah, saya alu-alukan kepada semua yang dah bersama dengan kita pada petang ni, masya-Allah, ya. Kepada Puan Mirna, Puan Aini, Puan Azibah, Puan Ju, Puan Tirana, Puan Mirna, Tuan Muhammad Zulfahmi. Terima kasih pada semua yang sedang menonton. Jazakumullahu khairan kathira wa barakallahu fikum. Mudah Allah Subhanahu wa taala berkati kita semua insya-Allah. Puan Latifah, waalaikumsalam. Puan Hayati, Muhammad Jamalia, Puan Nurmai, Puan Rashidah, Puan Siti Hajar, Puan Zurina, Puan Hajah Halijah, ibu mertua saya, Puan K. Rokia, Puan Kamsia, ya. Dan alhamdulillah, terima kasih pada semua yang sedang menonton. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada petang ni kita akan belajar tentang hukum tajwid yang terdapat pada 3 surah yang terakhir daripada Al-Quran, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, boleh jadi saja ada yang tertanya, Ustaz, surah pendek-pendek ni senang sangat ni, kan. Jadi saya nak cerita sikit tentang pengalaman saya tahun lepas yang saya pergi ke Mesir, kan, dan bertalaqi Al-Quran dengan syekh di sana. Masya-Allah. Memang masa syekh ni agak terhad, ya, kerana mereka sangat sibuk dan kami ramai-ramai nak bertalaqi dengan syekh-syekh ni. Jadi kami ambil keputusan untuk bertalaqi beberapa surah saja. Suratul Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan tak silap saya surah Al-Kafirun dan Ayatul Kursi, ya. Masya-Allah, kan. Surah-surah yang sering kali dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surah yang seharusnya menjadi amalan harian kita. Setiap siang dan setiap malam, setiap pagi dan setiap petang kita membacanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita nak mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita tahu ma'al hijrah, kita nak hijrah kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nak dekatkan diri kita dengan Allah, kita nak dekatkan diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka antara caranya adalah kita dekatkan diri dengan Al-Quran. Kerana para ulama menyebutkan di antara kayu ukur ataupun indikator untuk tahu bagaimana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat 2 perkara. Pertama, kita lihat bagaimana kedudukan Al-Quran dengan diri kita. Kalau kita rajin membaca Al-Quran, kita selalu berdamping dengan Al-Quran, hari-hari kita capai Al-Quran, kita buka Al-Quran, kita pandang Al-Quran dan baca Al-Quran macam kita akan buat kejap lagi ni insya-Allah, maka mudah-mudahan kita ni memang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang pada kita, ya, Allah cinta pada kita, ya. Itu yang pertama. Manakala yang kedua adalah tengok hubungan kita dengan rumah Allah. Tadi kalam Allah, sekarang rumah Allah, ya. Tengok bagaimana hubungan kita dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, adakah kita rajin mengunjungi rumah Allah? Hari-hari kita pergi ke rumah Allah. Kalau hubungan kita dengan rumah Allah itu baik, maka baiklah juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita membuka mushaf, buka muka surat yang terakhir. Yang terakhir tu maksudnya bukanlah yang kulitnya, tetapi yang ada surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Suratun Nas. Insya-Allah kita akan belajar sama-sama bagaimana menyebut ketiga-tiga surah ini dengan betul, insya-Allah, ya. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau yang tidak ada mushaf boleh tengok pada paparan, ya. Paparan telefon tu, kalaulah
guna telefon yang agak kecil kan. Kalau yang agak kecil tu jangan kita buat yang macam ni lah. Kalau yang gunakan telefon tu lebih baik buat macam ni, melebar. Nanti dia akan lebih besar insya-Allah macam yang ada pada skrin sekarang lah ya. Dia akan lebih lebar dan akan nampak tulisan Quran tu dengan lebih jelas insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertama kita nak tengok suratul Ikhlas, dan surah Al-Ikhlas bukan surah yang biasa. Kerana apa kita kata macam tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Kerana surah Al-Ikhlas itu pahalanya bersamaan dengan thuluthul Quran. Surah Al-Ikhlas bila kita baca bersamaan dengan 1/3 daripada Al-Quran. Masya Allah, 1/3 tu banyak ya. Kalau kita baca surah Al-Ikhlas itu 3 kali, maka pahala yang Allah nak berikan kepada kita adalah ibarat kita membaca keseluruhan Al-Quran. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, innaha ta'dilu thuluthal Quran. Sesungguhnya Al-Ikhlas itu bersamaan dengan 1/3 daripada Al-Quran ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah tentang kelebihan surah Al-Ikhlas kita akan ceritakan selepas ni. Kita baca dahulu sama-sama insya-Allah. Dan sebagaimana yang semua maklum bahawa setiap kali saya baca a'udzubillah, bismillah, dan setiap ayat itu akan diulangi 2 kali. Kenapa 2 kali? Yang pertama saya baca, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengar. Manakala kali yang kedua adalah kita akan baca sama-sama insya-Allah ya. Baik. Kita mulakan terlebih dahulu surah Al-Ikhlas. Dan kita akan baca 3 kali insya-Allah ya. Untuk kali yang pertama tu kita baca 2 kali lah ya. Maksudnya saya akan baca, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah dengar. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah akan ikut. Manakala untuk bacaan yang berikutnya tu kita baca serentak insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita dah baca sekali. Jadi kita akan baca lagi 2 kali. Kita akan baca serentak insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat baca surah Al-Ikhlas 4 ayat saja. Walaupun pendek tapi ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Selalu kita kena ingat apa yang dikatakan bahawa kecil di sisi kita, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sikit je di sisi kita tapi banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita rasa tak apa, amalan saya sikit saja, amalan saya kecil saja. Sama juga dengan sedekah, walaupun kita sedekah sikit saja ya, tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita nak tengok beberapa hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas ya. Baik. Kita terus tengok pada ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad.
Qul huwallahu ahad. Baik. Pada kalimah ahad, di situ kita waqaf, asal usulnya ahadun. Dal baridu di depan dun. Tapi sebagaimana yang kita dah maklum sebelum ini, bahawa setiap kali kita waqaf, huruf yang terakhir akan dimatikan, ya. Huruf yang terakhir tu dimatikan. Itulah kaedah ketika waqaf, ya. Walaupun asal usulnya qul huwallahu ahadun, tapi kita tak waqaf ahadun, kita waqaf ahad. Jadi siapa masih ingat tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, apakah nama hukum dia? Nama hukumnya adalah qalqalah. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, macam kita katakan sebelum ni, sebut qalqalah tu betul-betul, ya. Bukan qalaqalah, bukan qalqalah yang bererti lantunan. Bila kita baca tu dia ada lantunan, dia melantun semula ataupun hentakan macam itulah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, qalqalah itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama qalqalah sughra, yang kedua qalqalah kubra, yang ketiga qalqalah akbar. Tapi bila kita waqaf qul huwallahu ahad, yang tu qalqalah yang mana? Sughra ke, kubra ke, akbar ke? Mana satu? Jawapannya adalah qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Kenapa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Qalqalah kubra tu ada 2 ciri-cirinya. Yang pertama, dia berlaku ketika waqaf, ketika berhenti, dan yang kedua dia dibaca dengan sukun, mati saja, mati, ya. Manakala kalau qalqalah sughra, kita akan belajar lepas ni, dia tak berlaku ketika waqaf. Dia berlaku ketika kita sedang wasal, sedang menyambung, sedang baca, sedang membaca bacaan kita tu. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qalqalah sughra berlaku ketika mana kita sedang meneruskan bacaan, ketika wasal. Nanti kita ada contoh lepas ni. Manakala qalqalah akbar pula berlaku ketika waqaf, ketika kita berhenti, tapi kita berhenti pada huruf qalqalah yang bersabdu. Macam kita dah belajar dalam surah sebelum ini, surah Al-Masad, iaitu tabbat yada abi lahabin wa tabb. Kenapa wa tabb? Ada tertahan sedikit kemudian dilepaskan wa tabb. Kerana tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kerana pada huruf ba itu huruf yang bersabdu, ya. Jadi huruf qalqalah tu ada berapa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Huruf qalqalah tu ada 5, ya. Apa 5 tu? Ba, jim, dal, qaf, ta, ya. Ba, jim, dal, qaf, ta. Jadi kalau tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau digabungkan ataupun singkatan nak ingat tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, disebutkan kalau ikutkan susunan lah, ba, ju, di, to, ko. Baju di toko, ya, baju di kedai lah, kita tak sebutlah toko kan. Tapi ada je toko pasaraya kan, toko macam tu kan. Ataupun kalau dekat sekolah tu dia terbaliklah, ta dengan qa tu diterbalikkan. Dia bolehkah diterbalikkan macam tu kan? Dia jadi baju dah kotor, baju dah kotor, baju dah kotor. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saja saya ulang kaji sebab lepas ni kita akan baca suratul Falaq pula. Suratul Falaq pula setiap ayatnya diakhiri dengan huruf qalqalah. Qalqalah. Jadi kita katakan bahawa setiap ayat daripada surah Al-Falaq diakhiri dengan qalqalah kubra, sama macam surah Al-Ikhlas juga, ya. Cuma dalam surah Al-Ikhlas diakhiri dengan huruf dal saja, dal saja. Tapi kalau dalam suratul Falaq itu ada huruf qaf dan huruf dal juga. Jadi kita akan tengoklah lepas ni insya-Allah.
Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ada de, ahad, ahad. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila kita sebut nama Allah, qul huwallahu, qul huwallahu, Allahu, Allahu. Itu namanya tafkhim. Tafkhim. Tafkhim tu tebal. Tafkhim tu tebal. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya sebelum lafzul jalalah, kalau sebelum nama Allah itu berbaris atas atau berbaris depan, maka lafzul jalalah dibaca dengan tebal, Allah, Allah. Tapi kalau sebelum lafzul jalalah, sebelum kalimah Allah itu berbaris bawah, maka akan dibaca dengan nipis, tarqiq, nipis. Kalau tebal, tafkhim. Kalau nipis tu tarqiq. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contohnya bismillah, la, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, millah. Sebelum nama Allah, sebelum lafzul jalalah, lafzul jalalah tu nama Allah, ya. Sebelumnya berbaris bawah, maka lam dibaca dengan nipis, bismillah. Tapi kalau sebelumnya berbaris atas, contohnya qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekadar makluman saja, ya. Sekadar makluman saja. Kadang-kadang kalau kita dah biasa baca, memang betul lah bacaan kita qul huwallahu ahad. Tapi kadang-kadang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, di tempat-tempat lain, sesetengah orang tu dia baca Allah tu pendek. Allah tu disebutkan pendek. Contohlah, ya. Contohnya macam apa tak terbayang pula, ya. Alhamdulillah ke, tapi itu biasa juga kan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kalau kita baca contohnya, mana contoh dia? Banyak contoh huwallah, tapi yang tu pun biasa juga nak cari yang rare, yang jarang-jarang orang baca, kan. Kalau contohlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya akan bukakan satu tempat lepas ni insya-Allah. Kalau contohnya qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana. Okey. Contohnya apabila dalam surah Al-Maidah, saya cuba buka sekejap, ya. Saya bukakan sekejap nak tunjukkan, ya, supaya kita tahu, ya, supaya kita tahu dan kita nampak. Minta maaf, ya, kalau ada terkeluar. Sekejap. Saya buka dulu. Okey, saya buka dulu surah Al-Maidah, tapi saya akan buka surah Al-An'am sebab dia di belakang. Dia sebelah saja daripada surah Al-An'am. Okey. Macam ni. Bila kita baca, kan, kita baca qala Isa ibn Maryam Allahumma. Kena hati-hati, ya. Sebab Allahumma termasuk juga dalam kategori lafzul jalalah. Allahumma berarti ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhan kami. Jadi bila kita baca, dengar betul-betul. Qala Isa ibn Maryam Allahumma, Maryam Allah, la, dua harakat. Ataupun kalau tak ada lenggok tu, qala Isa ibn Maryam Allahumma, Maryam Allahumma. Jadi dia dua harakat. Kadang-kadang ada orang terbaca qala Isa ibn Maryam Allahumma, lahumma. Salah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Bukan Maryam Allahumma. Ada orang baca macam tu juga.
Tapi Maryamallahumma. Macam itulah. Jadi kalau baca nama Allahumma, dibaca lafzul jalalah, dibaca dengan tebal dan panjang 2 harakat. Baik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita berbalik semula kepada suratul Falaq, surah Al-Ikhlas ya. Minta maaf. Okey. Kenapa tiba-tiba tak clear pula ni? Tak apa, saya kecilkan dulu. Okey, sekejap Sekejap, saya tukar page sekejap. Okey, dia tak clear sangat, tak apalah. Dia pecah sikit. Sekejap ya, insya-Allah saya nak tukar surah yang lain. Surah yang lain okey. Cuma nak berbalik kepada Al-Ikhlas tadi. So saya refresh sekejap. Baik, sementara tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, dah ada. Tapi kalau ada pecah, tak apalah, pecah sikit ya. Minta maaf tuan-tuan dan puan dirahmati Allah ya. Tahu pula kenapa tadi pecah. Okey, tak apa. Pertama, kita dah belajar tentang qalqalah dan lafzul jalalah. Jadi cara bacaannya qul huwallahu ahad. Ahad. Baik, ayat yang kedua. Allahus samad. Allah, alif ataupun hamzah di atas kan, jadi bila kita sebut nama Allah, Allahus samad. Allahus samad. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang perlu kita hati-hati adalah bila mana kita sebut nama Allah, bukan kita sebut tu, masa kita sebut tu dah kan, Allah, Allah, bukan, dia Allah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kenapa kadang-kadang orang sebut Allah. Kenapa sebut sebab dia terpengaruh dengan tafkhim yang ada pada huruf lam tu. Allah dah betul, yang tu tak betul. Jadi jangan kita sebab kita nak terikut ataupun kita terpengaruh dengan Allah, jadi tu jadi la, sama, jadi Allah. Tak, dia Allah, Allahus samad, Allahus samad. Dan diakhiri dengan qalqalah juga, qalqalah kubra, Allahus samad. Baik. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, dekat situ qalqalah, tapi qalqalah sughra. Kenapa qalqalah sughra? Sughra tu kecil. Kenapa qalqalah sughra? Kerana tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia berlaku ketika kita sedang wasal. Huruf qalqalah itu mati ketika kita sedang wasal. Lam yalid wa kan kita bukan berhenti. Tapi contohnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, contoh saja kalau kita baca okey. Contohlah kalau kita baca Allahus samadu lam yalid. Kalau kita wakaf pada lam yalid, berhenti, ambil nafas, lam yalid. Kalau contoh kita berhenti kat situ, maka dia jadilah qalqalah kubra. Tapi oleh kerana kita tak berhenti, kita wasal, kita baca lam yalid wal lam yalid lam yalid wa lam yulad. Dengan dengan kan beza tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Jadi yang tu qalqalah sughra, yang tu qalqalah
kubra. Lam yalid wa lam yulad. Macam tu ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, boleh ya insya-Allah bezakan antara qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Jadi paling senang kalau orang tanya, okey, apa beza dia antara qalqalah sughra dengan qalqalah kubra? Dua-dua mati kan? Dua-dua tu mati, tetapi qalqalah sughra berlaku apabila di tengah-tengah bacaan sedang kita tengah wasal menyambung bacaan kita. Manakala qalqalah kubra tu berlaku apabila kita waqaf, bila kita berhenti. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Okey. Jadi kalau orang tu tak nampaklah apa contoh dia. Contoh dia macam itulah. Lam yalid wa lam yalid wa lam yulad. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah kata tak nampak juga. Tak nampak juga. Contoh tak nampak juga kan. Jadi dia kata okey, kalau macam tu kita sambung antara lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita sambung dua ayat tu, maka dal yang pertama lam yalid qalqalah sughra wa lam yulad qalqalah sughra, ini sambung ni, walam yakul lahu kufuwan ahad, baru berhenti, barulah qalqalah kubra. Ya, itu kalau contohlah kita baca. Contoh kita baca macam mana? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dua ayat dengan satu nafas. Tapi kalau kita waqaf, lam yalid wa lam yulad. Ya, jadi lidah pertama tu qalqalah sughra wa lam yulad. Kita berhenti, itu qalqalah kubra. Okey. Jadi dalam ayat itu, ayat ketiga pun ada dua hukum lagi, iaitu lam yalid wa lam yulad. Mim mati berjumpa dengan huruf ya, hukumnya izhar syafawi, ya, tak dengungkan bacaan dua harakat. Jangan baca lam yalid wa lam, salah. Lam jelas izhar, lam yalid wa lam yulad wa lam yulad. Izhar syafawi, ya. Wa lam yulad, mim mati berjumpa dengan huruf ya, izhar syafawi dibaca dengan jelas, ya. Jadi sebagai ulang kaji tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum mim mati kan senang saja, ya. Mim mati berjumpa dengan mim, idgham mislain. Mim mati berjumpa dengan ba, ikhfa syafawi. Mim mati berjumpa selain daripada mim dan ba, hukumnya izhar syafawi. Tak perlu dengungkan bacaan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita nak tengok ayat yang terakhir. Walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakullahu kufuwan walam ya. Okey, mim mati, minta maaf saya tak tunjuk tadi, ya. Mim mati berjumpa dengan ya, hukumnya izhar syafawi. Mim mati berjumpa dengan ya, hukumnya izhar syafawi. Jangan dengungkan bacaan, jangan baca walam ya, salah. Walam ya. Okey. Walam yakullahu. Nun mati tuan-tuan abang dirahmati Allah ni, nun mati berjumpa dengan huruf lam. Nun mati berjumpa dengan huruf lam, hukumnya idgham bila ghunnah. Idgham bila ghunnah. Masuk, idgham tu masuk dalam huruf lam. Bila dengan tiada ghunnah, dengung, dengan tiada dengung, ya. Jadi jangan baca walam yakullahu, salah. Walam yakullah, idgham bila gunnah. Walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakullahu, ya. Kemudian lahu, ha tu nampak tak selepas dia ada waw kecil, itu nama dia mad silah. Mad silah. Ya. Mad silah ni ada dua. Mad silah qasirah dan mad silah tawilah.
Tawilah. Saja panjang sebut macam tu supaya kita nampak. Ya, tawilah tu panjang. Kalau qasirah tu pendek. Dua harakat saja. Dalam bacaan kita, bila kita baca mad silah tawilah, tawilah yang panjang tu, kita akan baca sama dengan kadar mad jaiz munfasil, iaitu 4 harakat. 4 harakat. Kalau mad silah qasirah tu 2 harakat saja. Maksud kita baca walam yakullahu, hu 2 harakat. Walam yakullahu kufuwan ahad. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kufuwan, wan ada tanwin baris 2 di atas berjumpa dengan hamzah. Tanwin berjumpa dengan hamzah, hukumnya izhar halqi. Izhar halqi. Kalau saya sebut tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kena ikut sebut juga, ya. Bukan kena ikut sebut, kena betul lah, kena ikut sebut ataupun kena sama-sama sebut. Supaya apa? Kita boleh ingat nama hukumnya. Izhar halqi, ya. Kenapa namanya izhar halqi? Kerana izhar tu jelas tanwinnya. Waw baris 2 di atas, wan, macam itulah. Waw baris 2 di bawah, win. Waw baris di depan, wun. Jelas kedengaran tanwinnya. Manakala halqi itu izhar, jelas. Halqi pula adalah halqum kita ni, halqi kita ni, kerongkong kita ni. Kerana daripada halqi kita ni mengeluarkan 6 huruf pangkal, tengah, hujung. Kalau pangkal hamzah dan ha, tengah ain dan ha, di hujung ghain dan kha. Jadi kalau tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada tanwin atau nun mati berjumpa dengan 6 huruf kat sini, ya, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Cuba tuan-tuan dan puan dirahmati Allah ikut saya. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Sekali lagi. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan salah faham, ya. Kalau saya tunjuk kat sini hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, dia ada kiri kanan, bukan kiri kanan. Hamzah keluar dekat sebelah kanan, ha sebelah kiri, tak. Maksudnya dia ada 2. Ada 2 huruf keluar daripada pangkal halqum kita, 2 di tengah halqi kita, 2 di hujung halqi kita. Macam itulah, 2 lah. Tapi kalau nak buat macam ni, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha pun boleh juga, ya. Cuma bila buat kiri kanan tu, ingatlah ada 2 huruf. 2 huruf. Macam tu. Jadi setiap kali nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan huruf-huruf halqi ni, maka hukumnya adalah izhar halqi. Jadi kat sini tanwin berjumpa dengan hamzah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dibaca dengan jelas, ya. Dan kalau tengok pada tandanya, baris 2 itu selari. Baris 2 itu selari. Ni selari macam ni lah. Kalau yang tidak selari tu, dia akan ada jarak sikit macam ni. Ini namakan tak selari. Kalau macam ni, selari. Okey. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bila kita waqaf ahad, juga adalah qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak jelaskan beberapa hukum tambahan sikit saja. Hukum tambahan sikit. Apa dia tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Pertama, kalaulah seseorang itu, ya, seseorang itu dia baca secara wasal, secara sambung. Wasal tu sambung, sambung tu wasal. Macam tu kan. Baca secara wasal di antara 2 ayat atau 3 ayat dalam surah Al-Ikhlas. Jadi apa yang akan berlaku adalah qul huwallahu ahadun Allahus samad. Macam mana dia nak baca ayat pertama dan kedua secara wasal?
Ya. Jadi dia akan baca macam ni. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita stop sekejap. Stop sekejap sebelum saya nak ceritakan tentang cara bacaan itu. Kalau siapa yang dah tahu cara bacaan itu, boleh tolong komen, ya. Siapa yang tahu apakah nama bacaan bagi Qul huwallahu ahadunillahus samad? Okey, komen dulu. Sebab saya nak mengalu-alukan kepada semua yang bersama-sama dengan kita, kan, ya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, semua yang dah bersama dengan kita, kita alu-alukan, ya. Puan Kamsiah Baba, Tuan Faizul, Puan Su Oshin, Puan Syiki, Puan K Rokia, Puan Ju Abu Bakar, Puan Pipa, Puan K Rokia, Ismastana, Puan Normai, Puan K Rokia, Jalil Sudi, Muhammad Jamalia, Puan Norma, Puan Hayati, Puan Zainon, Atok Enek, ya. Puan Siti Hajar, ya. Puan K Rokiah, baiknya Allah kepada kita, betul, ya. Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kita pahala yang banyak. Bayangkan satu huruf saja kita baca daripada Al-Quran, 10 pahala Allah Subhanahu Wa Taala nak bagikan kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ni cerita-ceritalah, kita borak-borak sementara sebab rasanya hari ni kita belajar Al-Ikhlas sajalah, insya-Allah, ya. Sebab kering dah tekak ni. Ya. Minta maaf tuan-tuan dan dirahmati Allah. Bukan kering sebab apa? Mula-mula tadi okey je, kan. Suara nada tu rendah je, tapi bila dah semangat, kan, suara dah tinggi. Jadi kering pula tekak. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita cerita-cerita tentang surah Al-Ikhlas kejap, ya, insya-Allah. Puan Feroz, Puan Siti Hajar, Puan Nur Sukur, ya, Puan Hasnah, Puan Latifah, Umar, ya, betul, Puan Normai, Puan Normah, Murad, on the way. Hati-hati, insya-Allah, ya. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih yang berbahagia Datuk Mak Sira Abu yang bersama-sama dengan kita petang ni. Puan Khatijah, Puan Normai, ya, Tuan Suhaimizam, Puan Suryati, Tuan Muhammad Syahril, Tuan Wahab Bulat, Tuan Azmi, Puan Azira, Puan Habsa, Puan Mirna. Tak tahu. Okey, terima kasih sebab yang sementara saya mengalu-alukan tu ada yang dah jawab. Antaranya Puan K Rokiah tambah nun iwad. Betul, tambah nun iwad. Puan Azira pun jawab tambah nun iwad bawah. Nun tu berbaris bawah. Dan hamzah wasal. Okey. Saya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjukkan sikit, kalau ada lah, ya, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, nota saya. Nanti saya akan minta Abang Jeff untuk tunjukkan. Sekejap, ya. Sekejap saya nak tunjukkan.
Minta maaf tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Abang Jeff ada kat belakang. Dia masuk ke pejabat sekejap. Jadi saya tak boleh nak tunjukkan. Okey. Namanya, okey saya bagi tahulah namanya ya. Jadi boleh sebut dan boleh tolong tuliskan. Namanya adalah Iltiqa As-Sakinain. Iltiqa As-Sakinain. Itulah nama hukumnya. Bila kita baca Qul huwallahu ahadunillahus samad. Janganlah macam hairan kenapa saya baca macam ada macam tiba-tiba lagu jadi lain kan. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Nillah sebab nak tunjukkan. Saya tak adalah baca macam tu. Cuma kita nak tunjukkan bila mana ada tanwin. Tanwin tu baris dua. Baris dua di atas ke, baris dua di bawah ke, baris dua di depan ke, kan? Baris depan ni ada 3 je. Baris dua di atas, baris dua di bawah, baris dua di depan. Berjumpa dengan hamzah wasal, maka berlakulah iltiqa as-sakinain. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau abang Jai boleh tunjukkan sikit. Okey. Dah keluar dah? Okey. Nama hukum, okey boleh tengok pada skrin tuan-tuan abang dirahmati Allah. Nama hukum Iltiqa As-Sakinain. Apa maksud iltiqa? Siapa yang pernah sebut sebelum ni ataupun pernahlah orang ucapkan ilal liqa. Ilal liqa tu hingga ketemu lagi. Hingga ketemu tu maksudnya sehingga jumpa lagi ataupun jumpa. Okey, jadi iltiqa pertemuan ataupun jumpalah, perjumpaan ataupun pertemuan. As-sakinain, sakin satu mati. Kalau sakinain, 2 yang mati. Jadi iltiqa as-sakinain adalah pertembungan 2 huruf yang mati. Baik, tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nama lain dia adalah nun iwad, nun al-wiqayah, nun wasal, nun kecil pun ada. Ada nun kecil. Nun kecil tu kan. Bila berlaku? Bila iltiqa as-sakinan berlaku? Apabila tanwin baris 2, tak kisah baris 2 di atas ke, baris 2 di bawah ke, baris 2 depan ke, berjumpa dengan hamzah wasal. Cara bacaan dia macam mana? Tanwin tersebut dibaca dengan satu baris saja. Ingat dia punya step by step tadi, asal usul dia Qul huwallahu ahadun. Du baris 2 di atas, dal baris 2 di atas, dun. Tapi apa cara bacaannya adalah tinggalkan satu saja. Jangan baca Qul huwallahu ahadun. Tak. Kalau kita nak wasal, kita akan baca satu je tinggal. Qul huwallahu ahadu. Okey. Kan ada baris 2 kan? Ada 2 baris kan? Jadi satu tu kita dah baca du. Tinggal satu lagi. Satu lagi ini dia akan transform. Dia akan berubah. Jadi apa? Jadi huruf nun berbaris bawah. Baris tu mesti kena bawah. Okay? Jadi kan ahadun dal baris 2 di depan. Jadi cara bacaannya tinggalkan satu je. Jadi daripada ahadun jadi ahadu. Manakala satu lagi baris itu berubah menjadi nun yang berbaris bawah. Jadi bacaan dia Qul huwallahu ahadu ni. Ahadu dan ni. Jadi bila jumpa dengan Allah, jadi bila jumpa lafzul jalalah, kalimah Allah, dia akan jadi Qul huwallahu ahadunillahus samad. Allah tetap dibaca dengan 2 harakat, Allah, tapi lam itu dibaca dengan nipis. Kerana apa? Sebelum lafzul jalalah, sebelum nama Allah itu baris bawah. Apa baris bawahnya? Nun tu baris bawah. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Nilla la dibaca tarqiq nipis.
Qul huwallahu ahadunillahus samad. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah namanya iltiqa as-sakinain. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbalik kepada surah tadi kan. Kalau kita boleh, kita macam nak explore lah. Kita nak explore apa yang ada dalam surah itu. Bila kita baca, tengok ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bila kita waqaf ahad, asal usulnya tuan-tuan abang dirahmati Allah, dal tu bari dua di depan, ahadun. Tapi bila kita waqaf, walam yakul lahu kufuwan ahad, matikan dal itu jadi qalqalah kubra. Tapi ada orang tanya, ustaz, kenapa ustaz kata dal tu bari dua di depan, tapi tak nampak bari dua di depan pun, nampak bari satu je, bari depan je, manakala satu lagi itu ada mim kecil ekor ke bawah. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, ceritanya asal usul ahadun tu, dun itu baris dua di depan. Tapi orang kata bukan mim tu tanda untuk iklab ke? Betul tuan-tuan abang dirahmati Allah, mim kecil ekor ke bawah. Kerana kalau mim kecil ekor ke tepi, itu bukan iklab, itu bukan tanda iklab, itu tanda waqaf lazim. Waqaf lazim, mesti berhenti. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila disebutkan walam yakul lahu kufuwan ahad, kenapa ada mim kecil? Itu kerana asal usulnya dun, dal bari dua di depan dun. Tapi kenapa ada mim kecil? Kerana huruf selepasnya adalah ba. Ba kat mana? Dekat Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya kalaulah seseorang itu baca, dia baca secara wasal. Saya akan baca terus sampai ayat pertama surah Al-Falaq, ya. Dia akan baca macam ni. Walam yakul lahu kufuwan ahadum macam tu. Ahadum iqlab. Cara bacaan dia begini. Walam yakul lahu kufuwan ahadum bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq. Macam tu. Jadi tanda mim kecil itu untuk menandakan bahawa kalau wasal, kalau sambung di antara dun tu, tanwin itu dengan bismillah jumpa ba, akan dibaca dengan iqlab. Wallahu a'lam. Tuan-tuan abang dirahmati Allah, sekadar tu sajalah yang saya nak kongsikan pada petang ni. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi dah ada yang tulis kan, ya. Baru cara bacaannya adalah iltiqa as-sakinain, ya. Terima kasih pada Puan Dia Edora, ya. Baru masuk pun tak apa, ya. Kita tengah ceritakan tentang iltiqa as-sakinain. Boleh ustaz, bukan tunggu sekejap, 2 kejap pun boleh. Terima kasih Puan Mirna. Tuan Abu Bakar Semban, ustaz ada buku kelas ngaji ke? Buat masa ni tak ada lagi, ada nota-nota saja. Boleh pergi ke Facebook page Kuliah Quran Dr. Hafiz. Ada dekat depan sini kan? Dekat depan sini tu ada, tapi kena scroll lah, kena scroll sampai jumpa. Okey, Puan Nurbat, terima kasih. Mad silah qasirah dibaca 2 harakat, maksilah tawilah dibaca 4 harakat, ya. Terima kasih Puan Rashidah, Puan Azira, Puan Deidora, Puan Feroz, Puan Noriah. Pertemuan 2 huruf yang mati, yes, ya. Puan Norma, okey, silakan, ya. Puan Jamila, Puan Deidora. Tanwin berjumpa hamzah wasal iltiqa, ada huruf il, iltiqa as-sakinain. Betul, Puan Suryati, Puan Dia Edora, insya-Allah ingat sampai bila-bila, insya-Allah. Puan Siti,
rohani tambah dengan nun. Yes, betul. Dan nun itu mesti berbaris bawah. Tak kisahlah sama ada tanwin tu baridu di atas ke, baridu di bawah ke, baridu di depan ke. Yang penting bila tambah nun kecil itu, nun itu berbaris bawah, tak berubah. Baris bawah saja. Kemudian jarang orang baca wasal surah Al-Ikhlas ini, betul. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Abang Jeb, saya punya ni tak nampak, tengah paparkan kah? Belum, tak paparkan. Okey, tak apa. Kalau paparkan sekejap pun boleh. Kalau paparkan, yang saya sedang tunjukkan ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala adalah nota di mana ada 33 tempat di dalam Al-Quran yang memang wasal lah, yang memang di tengah-tengah ayat lah. Yang ni kan kita sambung di antara dua ayat. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Asal-usulnya qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tapi kalau yang memang betul-betul ada di dalam Al-Quran tu, ada sebanyak 33 tempat. 33 tempat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, boleh rujuk kepada nota ini. Ini contohnya lah, saya bacakan yang ayat yang ke-30, tempat yang ke-32 dan 33 adalah yauma idzinil mustaqar. Tempat yang terakhir yauma idzinil masaq, yauma idzinil masaq. Kalau saya besarkan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dia boleh ada perbandingan. Contoh yang terakhir saja kita ceritakan, yauma idzinil, zin asal dia zin dah mati dah, zin al pun mati juga. Jadi macam mana kita baca yauma idzin ke yauma idzil. Sebab tu dua tu pertembungan, dua yang mati. Jadi cara bacaannya ada apa? Cuba tengok kat sini. Zin, zi, tinggal satu baris saja. Manakala baris satu lagi tu berubah menjadi nun yang berbaris bawah. Jadilah bacaannya yauma idzinil masaq. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, insya-Allah nanti saya akan uploadkan lah. Sebab mungkin yang baru tahu tentang iltiqa as-sakinain, tempat-tempatnya ada 33. Kat sini dah lengkap tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Juzuk berapa, muka surat berapa, surah apa, nombor ayat ke berapa, kalimahnya apa, semua dah ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah boleh rujuk dan boleh praktis insya-Allah. Terima kasih pada Puan Norisa, Tuan Abdul Ghami, Puan Zumana, Puan Nur Sukur, Puan Dia Edora, ya. Tak cukup nafas jika baca sambung. Okey. Puan Habsah, Puan Norisa, Puan Latifah Omar, Puan K Rokia. InsyaAllah Puan Azibah saya akan uploadkan nota. Puan Sarima. Okey, Puan Nurmai, Puan Dia Edora. Saya Syarif belum jumpa lagi Ustaz. Sabar-sabar. Nanti insya-Allah admin Luqmanul Hakim akan masukkan, akan uploadkan insya-Allah, ya. Puan Azira, Puan K Rokia. Nun kecil tu dipanggil nun iwad. Betul ke Ustaz? Ya, ada banyak nama. Ada orang panggil nun iwad, nun al-wiqayah, nun wasal, nun kecil, dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekadar itu saja yang saya dapat kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu datang daripada Allah, yang salah, yang silap, yang tersasul daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun daripada Allah dan saya mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Terima kasih pada semua yang menonton, yang belajar sama-sama pada petang ni, yang share, yang like, yang komen, yang doakan sama-sama, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita jumpa pada malam ini dalam kelas At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Sebab tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah semua ahlul Quran, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua ahlul Quran. Maka pada malam ni kita akan sambung penghujung kitab At-Tibyan, iaitu
adab-adab membaca Al-Quran. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh cari ataupun jumpa di Facebook page Kuliah Quran Dr. Hafiz ataupun Facebook page Masjid Al-Azim selepas maghrib nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.